Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Bab yang ke-216 dalam kitab kita Riyadhus Salihin. Dalam kitab Riyadhus Salihin, bab yang ke-216, babu ta'kidi wujubiz zakat wa bayani fadliha wa ma yata'allaqu biha. Bab menguatkan kewajipan zakat. Zakat ni satu benda yang wajib, yang kuat, dan huraiannya tentang keutamaannya serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Jadi ingatlah, dalam kitab ini pun Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan kepada kita bab wajib zakat, kefarduannya tanpa memperincikan nisab zakat. Berapa-berapa itu bab lain. Kenapa? Kerana dalam kitab fiqh tu hak ni nak cerita kepada kita tentang wajib zakat, pahala mengeluarkan zakat dan bahaya tak keluar zakat. Aduk situ. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Allah kembar dua di sini, salat, zakat. Salat bersifat tubuh badan, zakat amalan harta, itu dipanggil zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat yang kedua, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadat kepada Allah. Kita tidak diperintahkan kecuali supaya beribadat kepada Allah, mengikhlaskan ibadat kepadanya. Ibadat dalam keadaan kita ikhlas kepada Allah, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan salat serta memberi zakat. Tengok ayat ni ikhlas dalam dua, dia kembar. Ayat zakat ni dengan salat banyak duduk sama. Salat, zakat, salat, zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Ayat yang ketiga, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah ayat 103. Allah berfirman lagi, ambillah sebahagian dari harta benda mereka menjadi sedekah zakat. Ini perintah khuz, ambil secara terpaksa, secara wajib, secara gagah daripada harta orang Islam ini 1/40. Mana kalau dari dia ada 40,000, kerajaan mesti ambil, dan dia wajib kena keluar zakat sebanyak 1,000. 40,000, 1,000 dia kena keluar. Dia panggil 1/40. Supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Tanda di situ, ini dua kelebihan zakat. Dua kelebihan zakat. Dalam kelebihan zakat ni banyak sekali, kita akan jumpa dalam cerita nanti, dalam hadis-hadis nanti. Yang pertama, tutahhiruhum, nak bersihkan apa dia? Harta mereka. Harta ni sayang kita, sayang tak sayang? Sayang. Nak keluar sedema main-main, sayang. Maka Allah kata wajib 1/40 daripada hartamu kena keluar. Harta dia. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, perangai bakhil, kopi, buang dengan sifat yang ada ni. Bersih harta kita dan buang sifat buruk daripada diri kita. Hadis yang ke-1206,
Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi ramadan, muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Iaitulah bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba dan pesuruh Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. 2, kembar. Wa hajjil bait, mengerjakan haji di Baitullah. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi semua hadis, ayat-ayat yang menyebut ini menunjukkan kepada kewajipan zakat, duduk di wajib zakat itu sendiri. Hadis yang 1207, an Talhah bin Ubaidillah qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sairur ra'si nasma'u dawiyya sautihi wala nafqahu ma yaqul hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Qal hal alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu syahri Ramadan. Qal hal alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa. Qal wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Faqala hal alayya ghairuhunna? Hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa. Fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wa la anqus minhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq, muttafaqun alaih. Aflaha in sadaq, muttafaqun alaih. Maksudnya, dari Talhah bin Ubaidillah katanya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd. Najd ni ada 2. Satu Najd di Iraq. Yang masyhurnya zaman dulu Najd ni Iraq. Satu lagi Najd di sebelah Riyadh, itu dipanggil Najd. Teruraikan rambut kepalanya, sa'irur ra'si, rambut dia tak terurus, tak sikat rambut. Orang kampung, orang Badui, mari jauh pula tu. Kita dapat dengar dengungan suaranya, tetapi kita tidak dapat pahami apa yang diucapkan olehnya. Dengar suara, tak tahu dia kata apa. Sehingga ia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hampir Rasulullah. Dia kata apa? Tiba-tiba orang tersebut bertanyakan perihal Islam. Jangan orang kampung pun bagus. Mari-mari tanya tentang agama Islam, tentang Islam ni apa benda. Rasulullah bersabda, iaitulah salat 5 kali sehari. Dia tanya lagi, apakah tidak ada lagi kewajipan yang lain? Ada hak lain lagi ke atas diriku? Selain 5 salat tadi ada lain? Baginda menjawab, tidak, tak ada lagi. 5 je selawat, 5 je salat, sembahyang. Melainkan kalau engkau ingin beribadat sunat. Sunat banyak lagi lah. Salat witir, salat tahajud, salat duha, salat rawatib, salat tu salat ni banyak lagi. Rasulullah bersambung lagi, dan berpuasa bulan Ramadan. Mu kena puasa bulan Ramadan. Orang tanya lagi, adakah ada hak lain lagi? Ada kewajipan lain lagi? Rasulullah kata, tak dah, puasa sebulan Ramadan tu ya. Tidak, melainkan kalau engkau hendak beribadat sunat, boleh. Puasa Isnin Khamis, puasa 3 hari sebulan, puasa Nabi Daud, sehari buka, sehari puasa, puasa hari Arafah, hari Ashura, banyak.
Talha berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut pada orang itu perihal zakat. Lalu orang itu bertanya, apakah tidak ada kewajipan lain atas diriku selain itu? Ada hal lain ke? Nabi kata, tak ada dah, kecuali sedekah sunat. Sedekah wajibnya zakat harta. Orang tu kata apa? Lepas dia dengar Nabi kita ceramah, Nabi kita beri penjelasan kepada dia ni, dia pun kata, apa? Wallahi la azidu ala hadza wala anqus. Demi Allah, saya tidak akan menambah dari kewajipan-kewajipan itu dan tidak pula akan saya kurangkan. Aku nak jaga hak ni, tambah dak, kurang pun dak. Rasulullah kata, aflaha in sadaq, orang itu akan berbahagia jikalau benar kata-katanya. Kalau sungguh dia kata ni, dia buat sungguh, maka orang ni insya-Allah orang ni aflah, orang ni orang mulia. Jadi ini kata ulama, ini menunjukkan bahawa hadis ini menunjukkan perkara-perkara yang wajib yang kita kena buat. Kalau orang jaga hak wajib ni, insya-Allah dia akan selamat. Hadis yang 1208, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adzan ila al-Yaman faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa idza hum ata'u li dzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa in hum ata'u li dzalika fa'alim anna Allah aftarada 'alaihim sadaqah tu'khazu min amwalihim wa turaddu 'ala fuqaraihim, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz ke Yaman. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, serulah mereka, mengajak penduduk sana untuk bersyahadah la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jika mereka sudah mentaati untuk melakukannya syahadah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan ke atas mereka 5 kali salat setiap hari semalam. Jikalau mereka sudah mentaati yang demikian itu, maka beritahukan kepada mereka pula bahawa Allah mewajibkan sedekah, yakni zakat, ke atas harta mereka yang diambil dari golongan yang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada golongan fakir miskin. Tengok hadis Mu'adz ni, hadis yang besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia biar pergi dakwah satu-satu. Mula-mula masuk Islam, kemudian ajar salat, kemudian ajar zakat. Kalau dia ada harta, mari puasa, ajar dia puasa, satu-satu kita ajar. Suruh benda yang besar-besar dulu. Masyarakat kita ni tak, lepas mengucap pergi potong dulu. Hal lain tu kecil, kira potong tu besar. Jangan potong dululah, ajar hak besar-besar dulu ni. Hadis yang ke-1209, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, muttafaqun alaih. Maksudnya, saya diperintahkan oleh Allah. Nabi kata apa? Saya diperintahkan oleh Allah supaya memerangi manusia yang lawan kita, sehingga mereka menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia saksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka mendirikan salat. Kalau dia mengucap saja, tak semayang, tak boleh. Semayang, tak mau beri zakat pun tak boleh. Jika mereka melakukan demikian, mengucap salat, zakat, maka terpeliharalah darah-darah mereka serta harta benda mereka daripadaku. Tak boleh lagi kita nak rampas harta dia, kita nak bunuh dia, tak boleh. Sedang hisab, yakni perhitungan amalan mereka, terserahlah kepada Allah. Dia dah buat dah. Macam kita hari ni, kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita haji, insya-Allah kita buat dengan ikhlas.
Jangan duk was-was lagi, aku ni Tuhan terima ke tidak, Tuhan terima ke tidak. Jadi penat. Akhir kali jadi was-was, jadi orang sakit jiwa. Kita kena letak dalam hati kita, raja, insya-Allah aku buat ni dengan baik, aku buat dengan ikhlas, insya-Allah Tuhan terima. Tak situ. Tak usah duk was-was lagi duk mayai. Hei, jadi kodok ni. Akhir kali kita akan jadi gila isim, kita akan jadi orang sakit jiwa kerana duk mikir ke hak Tuhan, mana kita tahu kuasa Tuhan. Tak situ. Hadis-hadis ni panjang malam ni. Imam Nawawi banyak menyebut hadis tentang ini, tentang kewajipan zakat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah, jadi ganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kafara man kafara minal Arab. Faqala Umar, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah. Faqala Abu Bakar, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakah. Fa inna az-zakata haqqul mal. Wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Qala Umar, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitu Allah qad syarha sadra Abi Bakar lil qital fa araftu annahu al-haq. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah katanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, wafat, Sayyidina Abu Bakar telah menjadi khalifah, telah menjadi kafir, murtad oleh sebahagian daripada orang Arab, kembali kepada kufur, tak mau bayar zakat. Dia sudah berontak, tak mau bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar nak pergi perang puak ni. Sayyidina Umar murajaah Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimanakah dasarnya engkau mahu memerangi para manusia itu, sedangkan Rasulullah telah bersabda dalam hadis tadi, aku diperintahkan supaya perangi manusia sehingga mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mereka mengucap, terpelihara darah dan harta mereka. Abu Bakar kata apa? Demi Allah. Tengok ni, Abu Bakar ni kalau nak tengok orang lembut. Aisyah kata kalau dia salat menangis ya Sayyidina Abu Bakar. Lembut orangnya, tapi mempunyai sikap yang sangat tegas. Mauqifun hazimun, mauqif yang tegas, tak goyah dia ni. Sayyidina Umar tegas. Murajaah balik Abu Bakar jawab apa? Demi Allah. Tengok, Sayyidina Abu Bakar lembut-lembut dia pun, demi Allah, saya akan memerangi orang yang membezakan antara salat dan zakat. Siapa dia kata aku semayang tak keluar zakat, orang ni aku akan perang kerana dia bukan Islam. Allahu Akbar. Sebab sungguhnya zakat itu adalah hak kepada harta. Demi Allah, andai kata orang-orang itu enggan memberi kepadaku ikatan-ikatan yang ada hubungan dengan zakat, yang dia bagi dulu zakat pada Nabi, pernah mereka tunaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nascaya saya akan memerangi mereka sebab keengganan mereka. Abu Bakar kata aku lawan dia ni. Setelah itu Sayyidina Umar berkata, demi Allah, tidaklah keterangan Abu Bakar itu melainkan saya telah melihat bahawa Allah telah membuka dada Abu Bakar di atas dasar melakukan peperangan pada orang tak keluar zakat. Maka saya berpendapat itulah hak yang benar. Sayyidina Umar bila murajaah, dia dengar balik, dia tahu Sayyidina Umar benar. Ini adab bila kita duduk dalam sebuah jemaah. Kalau kita dengar apa-apa, pandangan ketua kita ke, pandangan biru-biru yang kita lantik ni tak apa kena dengan selera kita, jangan cakap kedai kopi. Allah, apa punya pandangan, apa punya mesyuarat macam ni, ini pandangan saya tepat. Cakap seorang-seorang kat kedai kopi, ini bukan cara berjamaah. Sayyidina Umar rujuk pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni 2-3 kes Allah Ta'ala tunjuk kehebatan dia. Di antaranya dalam Sulhul Hudaibiyah,
ketika sulh Hudaybiyah, Nabi SAW beri tulis perjanjian dengan orang kafir seolah-olah memihak kepada kafir, macam kita mengalah. Sayyidina Umar semangat, Rasulullah macam mana ni, nampak mengalah sangat. Sayyidina Abu Bakar tak, dia diam Umar, dengar Nabi nak buat apa. Akhirnya pandangan Sayyidina Abu Bakar menyokong apa yang Nabi kita buat tepat. Nabi kita buat gencatan senjata 10 tahun tak ada peperangan dengan Quraisy. Balik ke Madinah, Nabi tulis surat. Tak ada perang, tak sibuk. Letak senjata, ambil tulis surat ke raja tu, tulis surat raja ni, tulis surat raja ni, yang menyebabkan orang mari ke Madinah, mari cari Islam bebas. Quraisy tak boleh nak sekat sebab tak ada peperangan lagi kita. Kena tak kena? Kena. Tahun yang ke-6 buat perjanjian. Tahun yang ke-7 Nabi kita pergi Mekah, tengok-tengok jalan, orang panggil. Tahun yang ke-8 laqad ja'a nasrullahi wal fath, buka lagi Mekah. Habis Mekah telah ditawar. Hasil daripada perjanjian damai yang dibuat pada tahun yang ke-6. Oh, ini tengok. Kalau nak baca satu-satu Sayyidina Abu Bakar, insya-Allah dalam siri khutbah kita setelah tamat khutbah Rihlatul Khulud, ana akan baca cerita tentang Khulafa' Ar-Rasyidin. Seorang-seorang Sayyidina Abu Bakar, Umar. Di zaman hari ini orang cerita para sahabat yang disebut dengan nama golongan-golongan ajaran sesat, sama ada golongan Syiah, Rafidah yang mendakwa cerita Ahlul Bait ini, wajib ke atas kita memperkenalkan, menyatakan kedudukan para sahabat biar dikasihi oleh umat Islam. Jangan lagi terpesong, terpengaruh dengan keadaan ini. Sikap yang ketiga, kehebatan Sayyidina Abu Bakar, iaitulah sewaktu Nabi wafat. Sayyidina Umar tarik pedang. Man qala Muhammad qad mat. Siapa dia kata Muhammad mati, aku nampak dia. Marah Sayyidina Umar, tak boleh kata Nabi wafat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mari. Orang kata Nabi wafat, dia masuk dalam rumah Nabi, dia buka, tengok Nabi telah ditutup mukanya dalam wafat. Kita cerita panjang dalam khutbah dulu. Sayyidina Abu buka tengok, dia kucuk dari Nabi, dia kata tibta hayyan wa mayyitan, engkau baik Rasulullah, mati dan telah wafat. Lepas dia tengok Nabi, Sayyidina Abu Bakar keluar daripada rumah. Orang tengah duduk hara, tak tahu nak buat apa ni, panik. Abu Bakar kata, ayuhan nas, manusia, man kana ya'budullah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan kan. Siapa dia sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Confirm, aku tengok sendiri Muhammad wafat. Wa man kana ya'budullah, siapa dia sembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, Allah Taala hidup, tidak mati. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul. Sayyidina Umar yang tengah semangat duduk menangis. Umar kata ka'anna hazil ayat nazalatil an, seolah ayat wa ma Muhammadun illa rasul ini sekarang baru aku dengar. Allah Taala sebut awal lagi Muhammad ni seorang rasul, berapa ramai rasul yang telah wafat belum pada dia. Allah. Cerita Sayyidina Abu Bakar ni cukup menarik. Kita balik semula kepada cerita zakat kita ini. Sayyidina Umar kata, bila aku murajaah Abu Bakar, aku argue balik dengan dia, bincang dengan dia, aku tahulah Allah Ta'ala telah memberikan hak kebenaran melalui lidah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anil jami'. Hadis yang seterusnya, wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Qala ta'budullah wa la tusyrik bi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Muttafaqun alaih. Seorang laki-laki datang tanya Nabi, ya Rasulullah, beritahu kepada saya, ajar kepada saya amalan yang boleh bawa saya ke syurga. Allahu akbar. Senangnya dia mari minta amal. Rasulullah kata apa? Ta'budullah, musembah Allah. Wala tusyrik bihi syai'a, jangan syirik. Nabi tak ajar lagi mengucap sebab dia sudah orang Islam. Wa tuqimus salah, dirikan sembahyang. Wa tu'tiz zakat, tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, eratkan hubungan silaturrahim. Nih, nak masuk Islam mudah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna a'rabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Allahu akbar. Tanda tuan-tuan, malam ni hadis-hadis ni memang menarik sungguh. Seolah-olah orang ni tu tanya bagi pihak kita.
Saya baca terjemahan teruslah, panjang lagi ni. Jadi Abu Hurairah kata seorang Arab, orang pendalaman, orang Badui, mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepada saya suatu amalan yang apabila saya kerjakannya, yudkhiluni dakhaltul jannah, saya boleh masuk syurga. Tanda situ. Nabi kata apa? Ta'budullah, yang pertama sembah Allah, jangan sekutukan dengan apa-apa. Mendirikan salat, memberi zakat yang diwajibkan, dan berpuasa bulan Ramadan. Orang itu lalu berkata, wallazi nafsi biadihi, demi Allah yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, saya tidak akan tambah lagi dah, aku nak buat hal ni. Setelah orang itu pergi, Nabi kita bersabda, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadha. Allahu akbar. Boleh CJISO syurga, Nabi beri hidup-hidup. Nabi kata apa? Bila orang tu pergi, Nabi kata, tengok siapa yang nak tengok seorang laki-laki dari ahli syurga, mu tengoklah pak cik yang tanya soalan tadi. Seronoknya dia, seronok tak seronok? Dapat CJ terus, Nabi bagi ahli syurga orang ni. Allah. Hadis yang seterusnya, wa an Jarir bin Abdullah qala bay'atun nabi ala sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim, muttafaqun alaih. Jarir bin Abdullah kata, saya telah berbai'ah, ikat setia kepada Nabi untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat pada setiap orang Islam. Jarir ni pelik tak pelik? Pelik. Dia kata, bila dia jual beli, sebab dia janji dengan Nabi nak beri nasihat pada orang Islam. Ini cerita Jarir. Bila dia bila apa ni, dia nak pergi beli barang. Awak nak jual ni, jual berapa? 200. Dia pun tengok, nasihat saya barang ni bukan 250 ringgit. Dia beri nasihat suruh naik harga, sebab dia tengok nilai barang ni tinggi. Tuan tu kata, tak apalah Jarir, saya terima nasihat awak, tapi saya nak jual 200, ambil lah. Subhanallah, kita hari ni pergi tengok, korang molek ni patut 150 ya. Kita nasihatlah ke bawah, dia nasihatlah ke atas, sebab dia telah bai'ah. Allahu akbar. Menarik tuan-tuan, bacalah cerita para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, insya-Allah boleh menambah keimanan kita kepada Allah. Baca cerita sahabat-sahabat ni, menaik. Kadang-kadang kita tengok jihad mereka, berdiri bulu roma. Dia punya Allahu akbar. Saya kalau cerita kepada muslimin, cerita pada para jemaah di Bukit Uhud, Allahu akbar, kita akan rasa sebab mengenang apa yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum pada kita. Hadis yang ke 1214, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safaihum min nar fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha jambahu wa jabinahu wa zahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yuqda bainal ibad fayura sabiluhu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Hadis ni panjang ni. Dari Abu Hurairah katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak. Dengar ni, mocik-mocik dan pocik-pocik ni, yang memiliki emas dengan perak ni, apa jadi? Lalu dia tidak menunaikan haknya, tak keluar zakat dari emas dan perak itu, melainkan apabila telah tiba hari kiamat nanti, dibuatkan untuknya beberapa keping dari api neraka, lalu dipanaskan ke dalam neraka Jahannam, wal'iyazubillah. Dipanah neraka Jahannam, kemudian disetrika lambung, usuk, kena dengan mah dia tu, dahi dan belakangnya dengan kepingan tadi. Allahu akbar.
Kenapa rusuk? Kenapa dahi? Ini panjang cerita. Kita ambil masa sikit lah biar puas hati. Sebabnya bila orang mari minta, dia akan minta depan. Cik, saya susah minta bantuan. Mula-mula start, mana yang berubah dulu? Dahi dulu teku. Oh, minta semacam ni. Nampak orang tu tunggu lagi, perak, rusuk. Lari dia tu nak lari pergi dah. Jadi emas, perak, duit yang tak keluar zakat tadi dijadikan safa'ah, jadikan striker. Dia gosok dahi dulu, kerana dahi mula berkerut, orang minta tak mau bagi, dan rusuk kita bagi belakang pada dia kerana nak lari tak mau keluar zakat. Maka striker ni mari kena di sini dulu. Wal-iyazubillah. Allah. Dan setiap kali ia telah sejuk, lalu dikembalikannya lagi untuknya, yakni dipanaskan dan disterika lagi. Hal demikian itu terjadi dalam masa yang perkiraan lamanya ialah selama 50,000 tahun. Allahu Akbar. Menurut hitungan hari dunia, sehingga diselesaikan perhitungan antara sekalian hamba Tuhan, lalu orang itu dapat mengetahui nasib dirinya selepas itu, sama ada ke syurga atau ke neraka. Wal-iyazubillah. Jadi hadis ini panjang, diriwayat oleh Imam Muslim. Kita hurai sikit masalah zakat emas dengan perak ni. Zakat emas dengan perak ni, setengah ulama kata, ramai juga ahli ulama mengatakan, kalaulah emas dengan perak ni menjadi pakaian, maka tak kena zakat, sebab kita guna dia. Tapi dalam hadis ini dia tidak sebut. Nabi kata apa? Tengok kitab kita. Ma min sahibi zahabin wala fiddatin. Tidak ada orang yang ada emas dengan perak. Nabi tak kata mu pakar ke tak pakar. Dia tak sebut dalam hadis ini. Dan dalam hadis lain Nabi kita tengok ada seorang perempuan datang jumpa Nabi SAW. Dia pakar, di tangan dia ada cincin emas. Nabi tanya, membayar zakat tak? Dia kata tak. Mempakarlah api neraka. Maka Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama-ulama lain lagi, ulama hadis mengatakan zakat emas ini kena. Tak kira lah emas keping ke emas pakaian, kena zakat. Maka saya Abu Anas mengambil pandangan jalan tengah. Kita ambil pandangan majoriti ulama mengatakan, kalaulah emas tu tidak banyak sangat, kita duk pakai hari-hari, buat menoreh pun, buat pergi pasar, buat pergi mengaji, buat pergi masjid, buat siaikan emas ni yang kita ada, maka majoriti ulama mengatakan tidak kena zakat. Tetapi kalau keluar zakat, al-ahwat, lebih berhati-hati daripada terkena seterika panah pada hari kiamat. Maka saya mengambil pandangan jalan, sebagian ulama mengatakan jalan tengah, iaitulah kita memberi nasihat. Kita tak kata wajib, tapi kita beri nasihat. Lebih baik makcik-makcik yang ada emas, yang ada perak yang banyak-banyak ni pergi timbang emasnya saja, peraknya saja, tak masuk mata dia berapa gram ada. Kalau dia sudah ada 85 gram ke atas, maka emas itu wajiblah kita kata kena keluar zakat. Dan saya beri nasihatlah supaya keluar zakat. Mudah-mudahan khilaf daripada ulama Abu Hanifah dengan jumhur ini, kalaulah kena zakat, pandangan Abu Hanifah dengan dasar pada zahir hadis ini kuat, maka kita bahaya sebab tak keluar zakat. Tapi kalau kita keluar zakat, dia tak jadi zakat wajib, dia jadi zakat sedekah. Alhamdulillah, setiap tahun kita sedekah 200, 300, 400 ringgit atas dasar syukur nikmat gelar kita besar, rantai kita besar. Kita sedekah pada orang yang tengok pakai miskin, kita bagi tahu dia, ni zakat pakai emas aku ni. Allah, orang miskin angkat tangan, ya Rabbi, biarnya besar lagi gelar dia tahun depan ni, kau banyak lagi boleh duit. Ni kan duk tengok pesina, oh lawa pesina, tanya pakai gelar besar kok semacam akak tangan, akak sama Allah semacam bagi-bagi gaji pula jadi jokakak sebab nak tunjuk gelar baru. Allahu Akbar, macam-macam lagu. Sambil-sambil bergurau, sambil-sambil kita serius bahawa keluarlah zakat ini, kerana harta zakat ini kalau tak jadi wajib, dia jadi zakat yang sunat. Tapi kalau kena wajib, selepas kita, lepas tak lepas, lepas. Tapi kalau tak bayar, lepas tak lepas, bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ditanya,
wahai Rasulullah, bagaimanakah kalau unta? Sedap juga soalan ni. Kalau saya ada unta macam mana? Kena keluar zakat ke tak? Rasulullah jawab, tiada seorang pun yang memiliki unta yang ia tidak menunaikan haknya, tak keluar zakat. Zakat unta ada, kita dah belajar ada panjang dalam kuliah kita tentang zakat dulu. Dan setengah hak dari haknya unta ialah memerah susunya di waktu ia didatangkan di tempat air, lalu air susunya itu disedekahkan kepada siapa yang memerlukan. Melainkan apabila tiba hari kiamat, maka dibentangkan di mukanya sebidang tanah yang luas, lagi licin, dan unta-unta itu dalam keadaan yang gemuk-gemuk yang pernah dialaminya. Subhanallah. Orang pelihara unta tak payah zakat. Unta gemuk. Orang iaitu tidak akan kehilangan seekor anak unta pun, yakni seluruh miliknya itu lengkap. Semuanya itu akan memijak-mijak dengan kakinya serta menggigit dengan mulutnya. Kemudian maka akan dikembalikan pula yang terakhirnya. Maksudnya terus saja unta itu berputar-putar untuk memijaknya. Hal ini terjadi dalam suatu masa perkiraan lamanya, itu ialah selama 50,000 tahun, sehingga diputuskan antara seluruh hamba Allah. Lalu orang itu akan mengetahui kelanjutan nasibnya, sama ada ke syurga atau ke neraka, wal'iyazubillah. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, wahai Rasulullah, kalau lembu dan kambing macam mana pula? Unta tak ada, saya ada lembu, kambing. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada seorang yang memiliki lembu atau kambing yang cukup nisab dia, tidak menunaikan haknya, zakatnya tak tunai, melainkan apabila telah tiba hari kiamat, maka dibentangkan untuknya sebidang tanah yang luas dan licin. Ia tidak akan kehilangan seekor pun dari ternakannya itu. Di dalamnya tidak ada yang bertanduk lengkung, tidak ada yang bertanduk, dan tidak ada pula yang patah tanduknya. Allah, ada yang bertanduk, ada yang tak bertanduk, macam-macam. Yang tak patah tanduk, semua itu menanduknya. Allahu Akbar. Pakai duk tembok dia, tanduk dia berlaku. Dengan tanduk-tanduknya tadi, dan tidak dan mengijak-ngijak dengan kakinya. Setiap kali ia telah dilalui oleh yang mula-mula tadi, maka akan kembalinya pula. Dia jujur, beratur, bau tembok, pergi. Ni pula, pusing balik pula tembok. Takutnya. Nasallallahu salamah. Hal ini terjadi dalam masa yang perkiraan lama, iaitu 50,000 tahun, sehingga selesai perkiraan dengan Allah nak pergi ke neraka atau ke syurga. Rasulullah sallallahu lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, kalau kuda macam mana? Lembu kena, kambing kena, unta, kuda macam mana? Rasulullah sallallahu menjawab, kuda itu ada 3 macam. Iaitulah ada bagi seorang adalah merupakan dosa. Ada kuda dosa. Ada pula bagi seorang merupakan pelindung untuk keperluan peribadi, sehingga ia tidak memerlukan bantuan orang lain. Kalau dia nak naik kuda pergi beli barang peribadi. Dan ada pula orang lain pula, kuda baginya pahala. Siapa 3 orang ni? Adapun kuda bagi seorang itu merupakan dosa, ialah kuda yang diikatnya untuk dijadikan bahan riak. Allahu Akbar. Kita hari ni tak ada kuda, ada kereta. Beli kereta besar-besar sebab nak parking di rumah. Orang lalu, hebat, korporat besar ni kereta besar. Bukan keperluan nak pergi sungguh, naik dekat-dekat ya. Allahu Akbar. Duk selimut siang malam nak tunjuk riak. Orang ni sama dengan kuda saat ni juga ni. Yakni untuk pameran, lagi untuk kemegahan atau untuk menentang umat Islam, wal'iyazubillah. Maka kuda sedemikian inilah yang pemiliknya dapat memperoleh dosa. Adapun kuda yang menjadi sebagai tabir, ialah seorang yang mengikatnya, yakni memilikinya untuk fisabilillah. Kemudian ia tidak abaikan hak Allah dalam hal tunggangannya, yakni untuk dinaikinya melakukan ketaatan ataupun di waktu ada keperluan sendiri. Bahkan tidak abaikan pula akan lehernya, maksudnya diperhatikan apa-apa yang menjadi kemaslahatan kuda tadi. Kalau kuda lapar bagi makan dan melindunginya dari bahaya, maka inilah kuda yang menjadi pelindung. Adapun kuda yang bagi pemiliknya merupakan pahala, ialah seorang yang mengikatnya, yakni memilikinya untuk kepentingannya fi sabilillah sahaja, dan diperuntukkan seluruh umat Islam. Kita sedekah fi sabilillah.
Hari ni kita beli kereta, tapi kita juga beli sebuah kereta mayat, beri ke masjid, ambil siapa-siapa nak guna. Ini fisabilillah. Nak beli kereta mayat apa payah kita ni tak? Dipelihara di tanah yang penuh tanam-tanaman yang banyak, yang baik, banyak makanannya, maka apabila kuda itu makan suatu dari ladang atau tanaman itu, semuanya dicatatkan untuknya beberapa kebaikan sebanyak apa yang dimakan oleh kuda itu. Bahkan dicatatkan beberapa kebaikan sebanyak hitungan kotorannya dan kencingnya. Tidak pula kuda itu menempuh dengan kakinya, lalu berlari ke sebuah atau dua buah bukit, lalu kembali ke tempat penggembalaannya, melainkan Allah mencatatkan untuknya beberapa kebaikan sebagai hitungan kesan-kesannya. Dan tidak melalui suatu sungai, lalu kuda itu minum dari sungai tadi, sedangkan ia tidak hendak memberi minuman kepadanya, melainkan Allah mencatat untuk pemiliknya itu beberapa kebaikan sebagai hitungan tegukan yang diminumnya. Mana kuda fisabilillah ni, dia lalu atas tanah kita, dia minum air kita, semuanya boleh pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, ya Rasulullah, kalau keldai, hemar, dongki, bagaimana pula? Ada zakat? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tiada suatu wahyu yang diturunkan kepada saya. Tak ada wahyu turun hukum keldai, naik tak usah cakap banyak mengenai keldai, melainkan ini ayat yang tersendiri mengenainya, tetapi menghimpun banyak persoalan. Mana ayatnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan sesuatu seberat timbangan semut kecil dari kebaikan, maka ia akan mengetahuinya, dan siapa yang mengerjakan sesuatu seberat timbangan semut kecil dari kejahatan, maka ia akan mengetahuinya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alhamdulillah, perbincangan kita secara ringkas tentang kewajipan zakat. Maka kita simpul di sini, zakat ni kena kepada unta, lembu, kambing, termasuklah kerbau, kerana dia semacam lembu juga, kerbau pun. Dan juga harta emas dengan perak, termasuk juga duit-duit. Dan saya setengah pandangan ulama mengatakan barang kemah pun kena zakat. Kita memilih pandangan yang mengatakan barang kemah ini lebih ihtiyat kita bayar zakat. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, nak belajar lagi hikmah disyariatkan zakat ini, ada sebuah kitab yang saya baca, nama dia Mukhtasar Minhajul Qasidin. Rakamannya boleh ambil, kita dengar, tengok dalam rakaman ini kelebihan, hikmat, asrar, rahsia-rahsia kenapa zakat itu disyariatkan. Tengok dalam rakaman kita rahsia zakat, insya-Allah. Kalau tengok dalam YouTube pun ada, tulis Abu Anas rahsia zakat. Jadi akhirnya, apakah faedah zakat? Zakat ni ada faedah. Yang pertama sekali, daripada kesimpulan hadis yang kita baca tadi, orang tu tanya, aku nak pergi syurga, mana perbuatan? Aku nak, jawabnya, wa ataz zakah. Zakat ini merupakan satu penyempurnaan Islam seorang hamba. Satu. Yang kedua, orang yang mengeluarkan zakat mengeluarkan dirinya daripada daerah, daripada kelompok manusia yang bakhil. Dua. Faedah yang ketiga, jabran liqulubil fuqara, nak menenangkan, menjinakkan hati orang pakai miskin. Tengok harta kita banyak, kita bagi zakat. Allahu Akbar. Yang keempat, sebab bagi cerah dada. Orang yang beri zakat ni, dia punya dada dia cerah. Kerana apa? Kerana dia beramal dengan apa yang telah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa dia banyak beri sedekah, kata ulama, syai'un mujarrab. Siapa dia hati dia keras, hati dia ni payah mengaji, payah hafal, ingatan tak kuat, tak payahlah bawa air tawar ni, ustaz tiup tak, ambil duit 1,000, boleh tabur masjid 1,000, payah ngapa lagi, tambah lagi boleh. Ulama kata syai'un mujarrab, satu benda yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang banyak mengeluarkan zakat dan sedekah ni, Tuhan akan beri kepada dia cerah dada dia. Allahu Akbar. Ini kata Syekh kita ni, Syekh Muhammad kata ini syai' telah mujarrab.
Allah. Di antara yang kelima, tutfi, zakat ini memadamkan kemurkaan Tuhan kepada seorang hamba itu. Yang keenam, sedekah kita ni akan jadi payung kepada kita pada hari kiamat. Kan kita belajar kan, pada hari kiamat nanti orang ni akan duduk dalam keadaan apa ni, panas, matahari terik. Sedekah kita tu jadi payung, jadi mizallah kepada kita. Yang ketujuh, innaha tulayyinul qalb, sedekah juga melembutkan hati manusia. Itulah di antara 7 perkara faedah zakat yang panjangnya tuan-tuan tengok dalam tajuk ceramah kita, Asrariz Zakah, rahsia-rahsia zakat. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan yang akan datang dalam bab 217, bab wujubi saumi Ramadan, bab wajib puasa Ramadan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.